Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan penonton? Bersama lagi kita dalam Jom Sembang. Kali ini kita bersiaran secara recording ataupun secara rakaman. Tapi anda semua masih lagi menonton pada hari Jumaat pada jam 10 pagi. InsyaAllah, jangan lupa siapa yang menonton sekarang untuk share, like dan komen kita punya rancangan ni, rancangan Jom Sembang ni, untuk kita bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan keluarga untuk kita sebarkan kebaikan dengan hashtag sebarkan kebaikan, insyaAllah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya? Ya. Kita biasa Tajuk kita hari ni apa ni? Kita biasa dengar Dajjal, kan, perkataan Dajjal tu. Saya dulu biasa juga dengar orang utara ni marah-marah, dia kata, oh, Dajjal. Tapi kita biasa juga dengar orang-orang kita lah, orang Melayu cakap, engkau ni janganlah pedajal dia, kan. Dajjal ni sebenarnya dekat dengan kita punya masyarakat sebenarnya. Tapi kita tak tahu maksud betul-betul Dajjal ni. Yang selain daripada mata satu, kan, yang Dajjal Al-Masih, kan, Illuminati, itu orang kita paling suka lah tu tajuk-tajuk tu. Tapi apa sebenarnya Dajjal penipu ni, Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anwar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ni bukanlah nak bercakap berkenaan dengan Dajjal mata satu tu, yang Nabi SAW bukan Dajjal mata satu, Dajjal mata sebelah buta. Kalau dalam bahasa Arab sebut A'war tu sebelah mata dia buta. Bukan dia ada satu je mata duduk tengah-tengah tu. Itu dia punya terjemahan yang lebih tepat. A'war tu dia ada dua mata tapi sebelah dia buta. Macam lanun tu. Yang tutup sebelah tu lah, hitam tu. Sebelah tu. Kita kena bercakap tentang makhluk itu sebagai salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kita nak sebut di sini adalah berkaitan dengan penipu. Orang Arab sendiri, dari segi istilah Arab, saya tak pasti istilah Arab sekarang lah. Tapi ada. Kalau tengok dalam kitab-kitab klasik dulu, memang dikatakan wasummiyal al-kadzab dajjalan, dan dinamakan penipu ni adalah Dajjal. Li'annahu yughatti al-haq bi batilihi, kerana dia menutup kebenaran dengan kepalsuan. Sesuatu yang kebenaran ditutup dengan kepalsuan, itu dikatakan penipu. Dan penipu ini dipanggil Dajjal. Jadi maknanya bukannya Dajjal yang biasa kita tahu tu lah, yang biasa kita digembar-gemburkan tu. Dajjal tu lagi bapa penipu lah. Dajjal yang akhir zaman tu. Dajjal yang tu lah tadi tu, yang buta tu. Mungkin dinisbahkan penipu-penipu ni kepada Dajjal yang tu, nama Dajjal tu. Mungkin. Saya rasa mungkin begitu. Jadi orang kata apa, gelaran Dajjal ni adalah diberi kepada penipu. Kalau siapa yang penipu, orang panggil dia Dajjal lah. Walaupun dia belum Dajjal yang datang akhir zaman tu. Tapi dia dah suku sakat Dajjal. Tapi kita kena faham yang para ulama gelar penipu sebagai Dajjal tu, dia menipu dalam apa? Dalam Islam ni, sebesar-besar penipuan adalah menipu atas nama Allah dan Rasul. Saya pergi cerita kat orang ni, apa Anwar itu kata sekian-sekian, saya menipu atas nama Anwar. Itu pun dah kira penipu. Betul. Apatah lagi menipu atas nama Allah dan Rasul. Memang layak sebut Dajjal. Bahkan bagi saya lembut sangat lah Dajjal tu, patut gelar lagi teruk. Yalah, dia menipu atas nama Allah dan Rasul. Sebab itu para penonton, hukum menipu atas nama Allah dan Rasul ni, ijma' para ulama kata dia adalah dosa besar. Dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar menakalkan bahawa ada yang mengatakan ia kufur. Sebab kufur ni dia membabitkan kita hilang kepercayaan pada Allah dan Rasul. Tak, ni dia masih beriman kepada Allah dan Rasul, cuma dia menipu menggunakan nama Allah dan Rasul. Itu dahsyat, sedahsyat-dahsyat menipu.
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Al-An'am ayat 93, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Dan siapakah yang lebih zalim, siapakah yang lebih jahat berbanding orang yang iftara 'ala Allahi kadhiban, dia mereka-reka ke atas Allah satu pembohongan. Kan? Apa ni, dia kata Allah kata sekian sedangkan Allah tak berkata pun. Allah tetapkan sekian sedangkan Allah tak tetapkan pun. Itu menipu atas nama Allah. Boleh tak kalau saya tanya lagi sekali lah. Saya tak jelas lagi macam masih kabur-kabur lagi. Tapi boleh ke kalau saya katakan mereka ni adalah penipu agama? Agama. Maknanya mereka gunakan agama tu untuk menipu. Tu macam mana? Agama ni kan qala Allah qala Rasul. Betul. Apabila dia mengata qala Allah qala Rasul sedangkan Allah dan Rasul tak kata apa-apa, menipu atas nama agama lah. Betul lah. Tapi bila sebut agama ni kadang-kadang orang terlupa dia bahawa dia adalah dikaitkan dengan Allah dan Rasul. Bila sebut Allah dan Rasul tu lebih rasa berat dia tu kan. Cuma sembang kita pagi ni kita lebih nak fokus tentang menipu atas nama Rasul. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Okay, faham. Kalau para penonton yang setia dengan Jom Sembang ni pasti pernah dengar kan, Jom Sembang episod 13, hadis palsu dan suami King Kong. Tapi cuma waktu tu saya lebih fokuskan hadis-hadis palsu berkaitan dengan isteri kena taat suami. Kemudian tapi dia tak ada kaitan dengan hadis palsu. Tapi saya juga ada pernah sembang tajuk apa hakikat sebenar sunnah ataupun hadis. Dalam Jom Sembang 9 episod 9 hari ni episod 71 ni. Betul. Episod 71 dah 9 sunnah yang disalah erti. Hari ni kita nak bercakap berkaitan dengan hadis palsu. Hadis palsu ni ialah suatu orang yang mereka cipta hadis yang dia kata Nabi kata ataupun dia kata Nabi buat sekian-sekian sedangkan Nabi tak pernah kata, Nabi tak pernah buat. Dia reka, dia fabricate. Itu maksud hadis palsu. Sedangkan hadis Mughirah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, apa Nabi kata, "Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nabi kata, sesungguhnya berdusta ke atas aku tak sama macam berdusta ke atas orang lain. Ya, berat dia, dosa dia, kesan dia, implikasi dia semualah. Dusta atas nama Allah, nama Rasul. Kan? Siapa yang berdusta sengaja di atas nama aku, dia telah menempah tempat dia dalam neraka. Masya-Allah. Contohlah, saya nak bagi contoh. Tadi kita solat subuh 2 rakaat. Katalah ada orang pergi cipta hadis kata solat subuh ni sebenarnya 3 rakaat. Kita ni duk pergi buat 2 rakaat. Kan? Takkah satu benda yang orang kata penghuru-hara dan mengkucak-kacirkan agama ni? Betul lah, itu ibadah kita. Ibadah. Sebab apa yang Nabi kata dia jadi hukum. Tapi Nabi tak kata. Ya, tak pernah. Kita macam mereka agama lah. Sebab kalau saya kata tak ada implikasi apa pun. Reka atas nama saya ni, walaupun saya marah, orang tipu, orang kata Ustaz Jali kata, sedangkan tak kata apa pun. Kan? Tapi tak ada kesan sebab yalah Syazali. Tapi kalau Rasulullah SAW kan, kalau kita tipu atas nama dia ada kesan. Kan? Dia ada kesan kepada hukum, dia ada kesan kepada macam-macam. Jadi sebab tu bahayanya hadis palsu ni. Cuma sajalah nak kongsi juga kenapa berlakunya ataupun punca munculnya hadis palsu sepanjang sejarah kita dah 1400 tahun dah kan. Dalam sejarah Islam ni muncul hadis-hadis palsu. Benda ni real hadis palsu ni orang fabricate atas nama Nabi ni memang real. Dan saya pula ambil keputusan kenapa kita nak bincang tajuk hadis palsu ni. Saya duk ingat settle dah masalah ni. Sebab ialah masyarakat kita masih masyarakat terpelajar, masyarakat
bukan masih, masyarakat kita telah menjadi masyarakat yang educated. Betul. Tapi rupanya sangkaan baik saya tu meleset. Makin menjadi-jadi pula orang yang duk membawa cerita-cerita palsu, merepek ni dalam media sosial. Dan orang percaya. Dan orang mempertahankan. Ni yang kita nak bincang, apa tujuan dia. Nanti kita sikit-sikit kita selit lah apa contoh dia kan. Apa tujuan ataupun punca atau sebab wujudnya hadis palsu benda ni. Pertama, dia dibuat oleh zindiq. Zindiq ni satu gelaran kepada orang yang mungkin dia musuh pada Islam, kan? Dia musuh pada Islam, dia nak memburuk-burukkan Islam. Jadi dia pergi kata suatu benda yang Nabi kata dengan tujuan nak menimbulkan sangkaan jahat kepada Nabi. Pun boleh juga. Ataupun dia nak menghuru-hara kan, nak menimbulkan orang kata apa, kacau bilau dalam agama. Ini itu satu punca. Ni punca yang bahayalah. Kira ni memang berniat jahat lah. Berniat jahat. Apa ni, ada seorang tokoh bernama Muhammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi. Dia kata apa? Dia kata apa ni, geng-geng zindiq ni, geng-geng jahat ni, dia telah mencipta hadis sebanyak 14,000 hadis. Banyak. Banyak. 14,000 hadis. Bukan sikit-sikit tu. Kita kan, kalau 500 tu dah kira banyak dah. Itulah 14,000 geng ni. Itu satu hal. Tapi yang ni senang dikesan. Kalau orang yang bidang pakar dalam hadis, dia boleh kesan mudah lah. Hadis yang ni nampak sangat merepeknya dan sebagainya, ada exaggerate-nya. Orang kata apa, mudah dikenal pastilah perkara ni kan. Kadang dia bertentangan dengan usul agama, prinsip-prinsip agama. Tapi ada satu lagi punca, ialah punca munculnya hadis-hadis palsu ni adalah oleh kumpulan fanatik ataupun taksub. Kumpulan fanatik dan taksub. Mungkin taksub ataupun fanatik kepada puak dia. Macam zaman pertembungan antara Ali dengan Muawiyah. Masing-masing nak tunjukkan puak dia yang lebih benar, puak dia yang paling benar. Dia kata Nabi kata. Contohnya kan. Ataupun fanatik mazhab. Dia buat cipta hadis tentang tokoh imam dia dan sebagainya kan. Ataupun cipta hadis yang nak menyokong pandangan dia kan. Itu juga ada taksub kaum. Pun ada juga taksub kaum, taksub kabilah. Ini ni fanatik. Fanatik ni dia akan ialah jual nama Nabi ni lah yang paling, orang kata apa, paling laris. Satu lagi kumpulan orang panggil apa, juhala. Apa kumpulan juhala ni? Kumpulan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang apa ni, saya suka guna juhala lah. Dia kesian ya. Dia mungkin ikhlas nak beribadat. Dia sayang kat agama tapi dia jahil terhadap orang panggil apa, prinsip-prinsip agama. Selalunya berlaku kepada so-called zuhad ataupun ahli ibadat ni lah. Zuhad ni orang-orang zuhud dan sebagainya kan. Bahkan Ibn Salah kata, dia kata ini dia punya mudarat dia lebih besar berbanding yang lain-lain. Hadis-hadis palsu daripada kumpulan ni sebab orang percaya kepada mereka. Nampak baik, orang baik-baik. Nampak dengan pakaian, dengan zuhud, serban dia mana kan. Yang ni yang nak tengok dalam masyarakat kita pun orang macam ni lah. Orang akan percaya dan terpengaruh. Betul. Dan perkara ni bukan baru. Sejak dulu kala pun memang ada berlaku. Sebab tu lah Ibn Salah kata macam tu kan. Ini dia kata a'zamul kadhib kan, wa akhbathahu. Ni sebesar-besar pendustaan dan paling jijik lah. Sebab dia punya apa ni, dia terlindung. Dia dilindungi di sebalik orang kata apa, penampilan atas nama ibadat, atas nama agama. Tapi sebenarnya dia palsu. Atas nama palsu. Ataupun kadang-kadang dia nak tarik perhatian. Ini pun satu lagi juhala, dia nak tarik perhatian kepada pekerjaan ataupun jualan dia. Mungkin dia ni tukang kayu, dia pergi cipta hadis palsu tentang kelebihan menjadi tukang kayu ke.
mungkin dia ni berniaga. Ada hadis popular, hadis palsu berkaitan dengan kelebihan terung bazinjan. Kelebihan terung. Kerana dia dicipta oleh penjual terung. Itu memang itu kata real benda ni. Dan juga hadis-hadis palsu oleh geng-geng so-called kusas disebutkan, penglipu lara kan, tukang karut ni, dia suka bercerita. Dia dah habis modal. Dia suka bercerita, suka orang kata inilah penglipu lara ni. Nak tarik perhatian masyarakat kita pula seronok. Ni macam kita duk sembang benda-benda serius-serius sangat ni kan, walaupun nampak santai, orang bukan nak tengok view pun berapa ya. Cuba saya merapu, jom kita merapu sekali satu episod. Melompat-lompat kan. Kita pilih ambil cerita apa penipu lara yang ni sikit kan, bombastik sikit, mestilah banyak view. Kan. Tapi kita bukanlah nak orang kata kemaruk view tu. Betul. Kita nak sampaikan, kita nak mendidik jiwa. Nak mendidik jiwa, nak sampaikan mesej yang benar betul. Dalam masyarakat. Jadi ini pun menjadi punca hadis palsu dan terakhir sekali, mungkin juga tak sengaja ataupun kesilapan, ada hadis palsu. Dia sangka perkara tu adalah Nabi kata. Jadi sebab apa? Dia dengar daripada mungkin tokoh, jadi dia ingat hadis lah. Kepercayaan dia kepada tokoh tu, dia anggap benda tu hadis. Jadi mungkin tokoh tu dia tak orang panggil apa? Dia tak sebarkan hadis tu. Yang mamat yang tersilap ni, dia yang menyebarkan hadis tersebut kan. Biasanya punca ni dia terkesan dengan yang sebab-sebab tadi yang atas tadi tu, yang kita sebut tadi tu kan. Jadi itu punca-punca lah. Dan kemungkinan juga dia, orang kata ada setengah-setengah orang tu mungkin di samping peningkatan usia dia tu kan, dia ingatan dia pun mungkin makin lemah. Dia terlupa. Ataupun ada istilah nyanyuk dan sebagainya. Mungkin ada, tapi saya tak rasa yang ini banyak lah. Yang banyak tadi yang saya sebut, yang lain-lain tadi tu lah. Yang ada memang punca kenapa berlakunya hadis palsu. Dia memang dia ada niat-niat tertentu, ada memang ada perkara-perkara yang dia nak dapat sampaikan lah pada orang kan. Maknanya kita pun kena berhati-hati, lebih berhati-hati Ustaz. Adakah berhati-hati tu macam Ustaz kata tadi tu, tokoh-tokoh yang kita rasa dia macam kita ni, macam saya ni lah Ustaz, orang biasa, tak belajar tinggi sekolah agama kan. Macam kita nak perkara-perkara yang memang macam Ustaz kata tadi, kita nak ibadat kan. Kita nak memang ni paling best lah kan. Kita cari, lepas tu tokoh tu pula kata, ni Rasulullah buat macam ni. Kita biasa dengar kan, hadis tu adalah apa yang Rasulullah buat kan. Dan yang kedua pula, kita percaya sebab ni tok guru kita ni cakap kan. Takkanlah kita tak percaya kan. Tu macam mana tu Ustaz? Kalau nak jawab soalan tu penonton, orang yang memang orang kata tidak ada kepakaran dalam perkara tu, tidaklah dihisap di atas perkara yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dia mampu adalah dia mengikut tunjuk ajar orang yang lebih faham, lebih alim bagi diri dia. Betul. Mungkin yang dia mengikut itu, dia bagi dia rasa orang tokoh yang alim, yang ada ilmu, yang berilmu, itu dah orang kata dia telah melaksanakan tanggungjawab dia lah. Kan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia telah merujuk kepada ahli zikr. Dan bagi dia, tokoh yang kita kata temberang tu ahli zikr. Yang tanggung tokoh tu lah. Sebab tu siapa-siapa macam saya ni ustaz, saya kena berhati-hati banyak lah. Sebab saya tahu apa yang saya kata kadang-kadang tu mungkin ada orang akan ambil sebagai satu panduan. Dia akan beriman lah pada kata-kata tu. Saya yang kena tanggung sebab saya yang pergi. Kalau saya tak pasti, kalau saya tak tahu, saya jangan cakap lah. Kan? Sebab nanti akan jadi ikutan kan. Faham. Jadi itu yang kena berhati. Tapi orang awam dia orang kata dimaafkan di atas perkara yang dia tak tahu tadi. Bahkan dia telah ikut pun
pada orang yang lebih mengetahui. Cuma kena faham juga satu perkara. Imam As-Suyuti sebutkan dalam Tadribur Rawi, bila kita cakap tentang hadis palsu, kita kena bezakan. Satu lagi dia panggil hadis dhaif, hadis lemah, hadis yang lemah. Hadis palsu adalah memang bukan hadis, totally salah lah, bukan hadis, dia dianggap sebagai hadis, diklaim sebagai Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata, tak pernah pun. Ataupun kadang-kadang ada yang lagi dahsyat tu apa, la aslalah, dalam kitab hadis pun tak ada ayat tadi tu, tak hadis tertentu tu, dalam kitab hadis pun tak ada. Macam hadis palsu ada dalam kitab hadis, tapi orang tahu kata itu hadis palsu, dibukukan sebagai hadis palsu. Ada sini tak ada, dalam kitab hadis palsu pun tak ada. Sampai tak ada tu. Dalam kitab hadis palsu tak ada, dalam kitab hadis sahih tak ada, dalam kitab mana-mana kitab hadis pun tak ada. Itu lagi dahsyat tu. Kan orang cipta hadis ni. Tapi ada satu lagi hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ni maknanya dia tak cukup syarat untuk dikatakan ianya sebagai hadis Nabi lah. Dia ada minimum syarat lah. Syarat minima untuk dianggap sesuatu itu Nabi kata. Disandarkan kepada Nabi lah, maksudnya disandarkan kepada Nabi. Disandarkan kepada Nabi tak semestinya kata-kata Nabi lah. Sebab tu bila dikatakan, ni Asyuti sebut dalam Tadribur Rawi kan, bila dikatakan hadis ini tidak sahih, apa maksud dia? Kena faham, kena beza kan. Satu hadis tu tidak sahih, maksud dia tidak sahih untuk disandarkan kepada Nabi berdasarkan syarat-syarat tadi tu. Syarat-syarat minimum tu. Bukanlah dia tu palsu ataupun dia tu sendiri Nabi tak pernah kata. Faham Hadis palsu memang Nabi tak pernah kata. Tu sebab hadis palsu. Tapi kalau sebut hadis dhaif, maksudnya adalah sesuatu hadis itu tidak sahih untuk disandarkan kepada Nabi berdasarkan syarat-syarat tertentu tadi itulah. Sebab tu kita tengok bila hadis yang lemah ni, biasanya yang berlaku pertikaian dalam masyarakat kita ni hadis yang lemah ni lah. Kan, sebab dia ada orang kata sahih, ada kata tak sahih dan sebagainya kan. Yang tu saya nampak grey area yang kita boleh ada orang kata apa, tolak ansur yang kita serah kepada orang-orang yang lebih pakar untuk menentukan. Jadi tapi dalam masa yang sama kita faham bahawa dalam hukum halal haram, dalam perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, kita kena pastikan hanya sumber yang sahih lah. Kan, hanya sumber yang sahih. Itu pasti, sebab nak letak hukum dan sebagainya. Yang kita bercakap ni adalah palsu. Palsu ni tidak ada maaf. Jangan samakan palsu dengan yang lemah. Yang lemah tu lemah, tapi yang kita risau ni palsu yang merepek. Masya-Allah. Saya merepek tu macam mana Ustaz? Tahap merepek tu boleh bagi contoh satu. Lagi bila sebut contoh dia berkait dengan tokoh-tokoh tertentu. Allah. Kita tu tengok dalam YouTube sekarang ni pun aduh ya kan. Contohlah satulah contoh merepek dalam YouTube ni. Nak dengar juga contoh? Satu je. kita apa ni di hujung rancangan dah. Kalau nak tengok sekarang ni, saya tak mau bagi contoh hadis palsu yang tu kan. Okey. Sekarang ni orang tak payah duk pergi cerita yang palsu tu. Orang pergi cipta satu palsu yang lagi dahsyat. Nabi datang sekarang. Oish. Itu betul merepek tu. Nabi datang sekarang. Nabi datang sekarang dan Nabi bercakap pula. Uish. Itu lagi lah. Kalau dia cipta hadis palsu tu, dia kena pergi buat sanad dan sebagainya. Nabi pernah kata dulu. Itu pun dah menipu dah. Ni lagi menipu orang first class punya ni. Jumpa dia. Nabi datang sekarang dan Nabi bercakap dan Nabi kata sesuatu. Itu pun ada. Kan? Baru ni saya ada dengar satu ceramah kata Nabi datang di satu tempat di Johor.
tu di rumah spesifik. tu. Spesifik. Di rumah tu Nabi pernah datang. Kan? Dalam satu ada majlis. Adalah majlis yang selawat muji Nabi dan Nabi datang. Itu pun lagi orang kata first class punya menipu kan. Jadi di sini kita kena berhati-hatilah penonton terhadap hadis palsu ni. Hadis palsu ni memang kita satu tajuk kita ni pun dajjal. Jadi ni memang orang kata apa, merosakkan agama ni. Merosakkan agama ni. Kita tak perlu justifikasi apa pun. Bila dia palsu, palsulah. Bila dia palsu memang tak perlu dibahaskan lagi. Tak perlu dibahaskan lagi, tak perlu nak kata mungkin apa kan. Benda memang palsu. Dia memang ada garisan hitam dan putih. Hitam dan putih sebab dia membabitkan kata-kata Nabi dan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan membabitkan hukum hakam. Jadi ini yang menjadi isu dan permasalahan yang saya tahu. Kalau sebab tu saya tak apa nak sebut sangat contoh-contoh lagi, nampak direct sangat kan. Tapi atas orang kata apa, amanah ilmu, saya minta lah masyarakat kita menilai ilmu lah. Kan, janganlah menilai penampilan. Kadang-kadang mungkin orang tak mau terima apa saya cakap. Apa Ustaz Jali ni kopiah tak pakai, serban tak pakai, apa semua kan. Saya pula pakai tengkolok kan. Ni pakai tengkolok tapi duk sembang pasal agama kan. Tak apa, nanti kita nak sembang pasal agama kita pakai. Adakah itu kita punya neraca kita dari sudut orang kata apa, nak menerima atau tak menerima. Jadi sebab itulah tadi, kalau neraca kita itu, sebab itulah mudah orang menerima benda-benda yang palsu. Hanya semata-mata yang bercakap tu dia berpenampilan tertentu kan. Sedangkan apa yang dia cakap tu perkara-perkara palsu kan, dan sebagainya. Nabi apa ni, tak apa saya sebut dah ni kan. Baru ni ada satu video saya tengok, dia kata potong tembikai cara sunnah. Okay. Macam mana nak potong tembikai cara sunnah, belah lagu mana, lepas tu yang sebelah tu tak mana, lepas tu makan tembikai tu pula cara sunnah macam mana. Kan. Lepas tu doa makan buah. Ada doa sendiri. Doa makan buah. Ya, kita nak kata sebagai adab, okey. Tapi bila kita nak kait cara sunnah ni Nabi buat macam tu, dia claim tadi macam Ustaz, itu masalah Nabi. Right. Sedangkan yang Nabi sebut umum, utama yang kanan. Kita pun biasa bincangkan tentang kanan dan kiri. Betul. Tapi untuk claim nak kata Nabi memang potong tembikai macam tu, itu satu masalah. Kalau macam tu kita kata potong macam lain, macam mana pula kan. Itu yalah, mungkin niat dia. Betul. Macam ada dulu sekali pernah ada cara memotong kuku kan. Macam tu lah. Cara potong kuku jari mana dulu. Dia umum Nabi suruh yang kanan. Kan. Umum. Tapi untuk nak kata kanan yang ni dulu ke, lepas tu yang ni dulu ke, mana ada ke, pula khasiat-khasiat dia, hari tertentu ke dan sebagainya. Itu dah dia akan pergi detail lah. Jadi harapnya apa yang kita bincangkan, sembangan waktu yang pendek ni ada manfaatnya. Mudah-mudahan penonton lebih sensitif terhadap perkara-perkara yang sebegini. Yalah, kalau menimbulkan, kalau kita orang yang kritikal, kita dengar satu cerita yang kita rasa macam pelik sikit, kita kena refer kepada lebih pada seorang. Yalah. Untuk memastikan perkara tu. Untuk memastikan perkara tu. Macam ada hadis lagi, saya kalau saya bawa hadis tu tak cukup setengah jam kita pun nak ambil masa dia ni. Saidina Umar pun pernah dia dengar ada sahabat kata, aku dengar Nabi kata sekian. Saidina Umar kata, biar betul. Kan? Bukanlah, tapi dia tak cakap utara lah. Bukanlah Saidina Umar orang kata apa tak percaya kat dia, tapi betul. Macam pelik sikit. Ada orang lain yang dengar macam hang kata ni. Bawa dia supaya nak pastikan, sebab implikasi tu besar. Dia kata Nabi kata, padahal yang Umar petikai tu bukanlah Umar petikai, yang Umar tanya tu sahabat. Kalau sahabat pun Umar boleh suruh tanya seorang lagi ni, sebab benda tu benda yang janggal dan baru bagi Umar lah.
Tambah kita ni. Yang dah jauh ni kan. Kita ni bukan sahabat Nabi. Betul. Kan. Dengan dia bercakap tu walaupun dia alim ke, dia ustaz ke, tok guru pun, dia bukan sahabat Nabi lah nak banding dengan sahabat. Betul. Kita patut. Tapi kalau benda tu tak ada kepelikan, kejanggalan tu tak masalah. Tapi kalau ada dia sebenarnya ada ilmu dia. Macam mana kita nak kenal pasti satu perkara tu, satu hadis tu palsu tak palsu. Dia ada dia punya ciri-ciri dia. Tapi bukan sekarang lah. Kita bukan nak sembang bagi sampai detail tu. Trigger je pada penonton supaya penonton lebih orang kata apa, sensitif dan mendalami ilmu ni lebih dalam lah selepas ni kan. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Semoga apa yang kita sembang santai ni sampailah. Tapi maknanya akhirnya apa yang kita nampak, apa yang kita tengok, walaupun nampak seperti sesuatu yang it's good to be true lah, macam Ustaz kata kan, tapi kita kena tanya lagi sekali. Macam dalam medical term pun dia ada second opinion kan. Kalau kita doktor ni cakap macam ni, kita tanya doktor lain. Maknanya ustaz ni kata macam ni, tanya ustaz lain. Tanya lagi ustaz lain. Apatah dalam agama lah. Betul. Itulah amal ibadat dan kita punya pemahaman iman kita macam mana. InsyaAllah semoga kita jumpa lagi pada hari Jumaat waktu yang sama minggu hadapan. Semoga bersama-sama dengan keluarga di hujung minggu dan rakam taulan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.